Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, tanpa memperpanjangkan mukaddimah, majlis pada malam ini menghimpunkan para asatizah, tuan-tuan guru kita dan juga sahabat handai bersempena dengan untuk membincangkan sebuah buku sebenarnya, dan idea asalnya daripada tuan guru kita Dr. Basit Abdul Rahman supaya dibawa untuk dibincangkan buku yang sebenarnya Ana sendiri tulis. Itu berasa segan sikit tuan-tuan ya. Sepatutnya orang yang dibincangkan itu tidak berada dalam majlis. Sebab bila bincang buku dia tu sepatutnya ada kritikan, ada perbincangan, ada show dan seumpamanya. Tapi yang ala kulli hal kita anggap ni sebagai majlis Tok Guru kata bersembang. Jadi ialah bersembang orang alim ni, kena tengoklah dia punya lagu mana tu. Kita tengok nanti ya. Baik, hari ini kita tampilkan 4 orang lah. Dalam poster tu Ana sebagai moderator dan juga 4 orang panel. Yang pertama Syekhuna Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah, iaitu mudir bagi Pondok Sungai Durian. Yang kedua Fadilatul Syekh Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz, pensyarah di pensyarah Al-Quran, tilawatil Quran di UIA, dan juga merupakan merangkap Presiden Multaqa Asatizah dan Duat Mursyid. Begitu juga sahabat dan juga rakan kami yang dimuliakan Fadilatul Syekh Ustaz Said Azwan, yang merupakan mudir sebuah madrasah di Kemaman. Kita import khas hari ini. Dan juga panel yang terakhir iaitu Fadilatul Syekh Tuan Ustaz juga sebenarnya Nik Sakif, yang merupakan cikgu dalam bidang kimia, tapi berlatar belakangkan pengajar Islam yang agak mapan semenjak daripada pengajar sekolah menengah. Jadi alhamdulillah sekarang ni sudah ada dalam 373 orang yang sedang tengok live. Saya seru dan saya harap semoga share belaka perbincangan malam mungkin agak panjang malam ni sebab Dr. Basit kata kita tak berhenti selagi mana tak habis bincang. Tu saya risau tu. Dia naik angin, kita risau. sebab ni idea dia sungguh tu. Jadi gitulah. Baik, untuk permulaannya tanpa buang masa, inilah buku yang dibincangkan. Kalau siapa boleh tengok di tangan saya. Tajuknya Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Sebahagian daripada asatizah panel sudah baca. Sudah bahkan Ustaz Abdullah beri kata pengantar. Cikgu Nis Akif sudah buat ulasan. Dr. Basit juga sudah sampai kepada beliau dan seumpamanya. Cuma saya nak mulakan dengan membaca pada bahagian depan buku ni. Dan buat maklumat semua, soalan tidak disediakan kepada ahli panel sebab kita kira buah bicara kan. Kita bukan forum perdana Islam, forum hak ehwal perdana Islam ke apa semua, sebab nak pandangan, nak pengalaman, nak pandangan, nak nasihat daripada para asatizah kita ni. Cumanya asal usul lah saya cerita sikit 2-3 minit penulisan buku ini. Pada awal lagi prakata buku ini berdasarkan renungan peribadi saya lebih kurang 10 tahun sudah. Iaitu kita mendapati sekeliling masyarakat kita ni, yang pertama saya tulis pada muka surat prakata lagi, ada 4 isu yang mahu diberi perhatian. Yang pertama, kenapa orang Melayu Islam kita khususnya di Nusantara ini agak mudah percaya apa saja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang bersifat ajaib dan gaib, khususnya yang dinisbahkan kepada agama dan disampaikan kepada oleh orang agama. Orang terdahulu atau daripada kitab-kitab Jawi, meskipun daripada sudut sumber, tidak dapat dipastikan kesahihannya. Itu isu pertama. Isu kedua, mudah percaya kepada penisbahan kisah, cerita, riwayat dan cakap-cakap berkaitan dengan kelebihan seseorang individu, tempat dan barangan yang didakwa mempunyai karamah ataupun keramat dalam bahasa Melayu kita, sama ada yang masih hidup ataupun sudah mati, membawa kepada kuburan mereka menjadi tempat meminta hajat dan seumpamanya. Ini 2 isu. 2 isu pertama ini menyebabkan saya menulis buku yang pertama yang bertajuk Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Setelah saya selesai tulis buku ni pada tahun 2019 dan beredar, bila duk baca balik tengok, rupa-rupanya ada lagi 2 isu yang belum selesai dalam perbincangan ini, para ustaz sekalian ya. Iaitu isu yang ketiga dan keempat.
yang saya bawa untuk bahas dalam buku ni pula sebagai sambungan. Iaitu kenapa di sana sebilangan besar daripada masyarakat kita orang Melayu ini rasa tidak ada masalah untuk terus percaya dan beramal dengan adat tradisi, amalan kebiasaan masyarakat, petua-petua lama yang jelas pada timbangan akidah dan syarak adalah termasuk perkara yang dikira khurafat, tahyul dan bid'ah yang bukan sahaja boleh mencederakan akidah, malah boleh sampai tahap membatalkannya. Mungkin pada peringkat asal dia tak perasan, tapi sebenarnya bila teliti halu-halu, ada kecenderungan untuk tergelecoh. Boleh kata tergelecoh. Tergelincir. Dan poin yang keempat, kepercayaan yang kuat. Ini kita kata permasalahan kajian lah. Dalam akademik kita panggil permasalahan kajian yang kita nak bahas. Yang keempat, kepercayaan kuat terhadap kewujudan hantu selain rasa takut yang melampau terhadap jin, iblis dan sihir, serta tidak tahu bagaimana Islam menyuruh kita berinteraksi dengan semua elemen ghaibiyat tersebut lantas menyebabkan pergantungan terhadap bomoh, pawan, dukun, poyang, tukang tilik dan seumpamanya. Jadi ini 4 isu. Yang 2 isu Ana sudah bahas dalam buku asal ni, Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu. Yang kemudian 2 isu lagi, rasa tak puas hati pada tahun 2020 tempoh hari, Ana panjangkan perbahasan dalam khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu ni. Tajuk asal dia khurafat, tahyul dan bid'ah di alam Melayu. Tapi bila sebut bid'ah tu rasa berdiri bulu roma. Jadi tukar jadi mistik. Jadi untuk round pertama kepada para asatizah, kita mula daripada Tok Guru dululah sebagai orang paling senior. Berdasarkan statement Ana tadi, Syekhuna Tuan Guru Dr. Abdul Basit berdasarkan pengalaman peribadi lah, berdasarkan 4 poin ataupun 2 poin terakhir yang Ana sebut tadi, setuju ataupun tidak dengan apa yang dibincang, yang diutarakan itu? Itu saja soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Zahiruddin, Fadil Ustaz Abdullah, Ustaz Syahid dan saudara Ustaz Sakif, serta para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bual bicara buku Khurafat, Tahayul dan Mistik di Alam Melayu ni. Jadi apa yang disebut oleh pengarang buku, yang dia duduk sibuk tentang format kita malam ni, kita kata kita bukan nak belah buku, bukan nak koyak buku, kita nak faham apa ada dalam buku. Kalau tak ada tuan tu, mana kalau kita nak kritik buku lah ni, kita nak tahu buku dia ni cerita apa. Apa yang ada di dalam buku. Sebab kita nak baca semua, mungkin tak sempat. Jadi kita sekarang ni kita nak tahu poin apa yang ada dalam ni. Sama juga contohnya ada sahabat kita, Cikgu Sakif yang dah buat khulasah. Jadi banyak malam ni insya-Allah tuan-tuan duduk sekali dengan kita dalam majlis kita ni, seolah-olah kita tahu dah gapo dalam buku ni dan tinggal lagi nak beli buku ya. Itu kena ingat. Jangan pakai tahu dah tak payah beli. Lah itu dia panggil tak aci lah gitu. Dan bahasa kita kata tak aci. Memang apa yang disebut 4 perkara 4 poin ini mudah percaya apa saja. Ini kalau kita nak kata masyarakat Melayu ke masyarakat Arab, boleh katakan semua masyarakat lah. Tapi oleh kerana kita fokus ke Melayu je, kita orang Melayu rasa tak apa kita bercakap hak kita. Tak. Kalau kita orang lain cakap, orang kata nak perlekehkan orang Melayu, nanti naik parang terbang pula, susah pula dia. Jadi kita kata memang masyarakat kita ni suka mudah bawa percaya, lebih-lebih lagi kalau dikaitkan dengan agama. Laku selalu. Dia kata pasal itulah setengah ahli fikir kata at-tijaratu bid-din tijaratun ra'ijatun. Berniaga dengan nama agama ni sangat laku, sangat laris. Ini sehari dua ni mungkin sahabat-sahabat sudah tengok dah, sudah ada keluar beberapa siri air penawar COVID sudah ada. Cukup dengan pergi beli air sungai dia ya, COVID boleh hilang. Jadi ini maknanya dia sudah lebih daripada itu. Kemudian mudah percaya pada penisbahan cerita. Apa saja orang cerita jadi belaka. Dan rasa tidak ada masalah untuk percaya. Kita kata begitulah suasana soalan kepada saya ni,
benar ke tidak kita kata alhamdulillah setakat yang nak duk perhati tengok memang apa yang ditanya itu benar, orang kita mudah percaya. Tak usah kata apa. Saya terima banyak ni hari ni bacaan ni pelik-pelik dia baca. Jadi alhamdulillah ana rasa bersyukur pada Allah SWT setelah kita duduk kuliah, duduk ceramah di alam maya dan alam nyata, sudah ramai pelajar-pelajar kita hari ini mula bertanya. Bila dia jumpa contohnya poster bacaan pelik-pelik. Bacaan gini COVID tak mari contoh. Dia akan tanya, ustaz, boleh amal ke tidak ni? Boleh pakai ke macam ni? Bila kita kata alhamdulillah setakat yang saya perhati ini tak ada riwayat, tidak ada hadis. Alhamdulillah nampaknya pelajar kita sudah dapat memahami autentik cerita itu sudah mula dicari. Kita kata hadhihi ni'mah, ini satu anugerah Allah SWT hasil daripada kita duk gerak, duk kerja-kerja, nampak masyarakat mula sedar dan tidak mudah menelan apa saja yang dia terima. Kita kata ini permulaan yang baik, insya-Allah. Syukran Ustaz Zahir. Alhamdulillah, jazakallahu khair ada tuan guru kita. Tanpa buang masa, kita pergi pada panel kedua, Ustaz Abdullah Bukhari Al-Hafiz. Sebab Ustaz lah ni antara sahabat dan guru rapat saya yang banyak saya rujuk, khususnya dalam isu-isu Al-Quran yang berkaitan dengan isu-isu teknikal dan isu yang perbahasan yang dalam lah. Dan alhamdulillah Ustaz Abdullah sudi bermurah hati zaman COVID awal tempoh hari menurunkan kata pengantai yang panjang lebar, dan di sana ada satu kisah yang menarik. Jadi saya yakin dalam 500 dekat 600 orang yang sedang bersama kita ni, kita mohon share belakangnya kalau boleh dapat pahala masing-masing bahagian dalam perbincangan ini. Iaitu Ustaz dah cerita bahawa di sana ada pernah satu peristiwa Ustaz lagi ceramah, cerita pasal jin hantu menurut Quran Sunnah. Habis-habis ceramah, dia pun cerita dia jumpa dengan bunian. Kalau lagu mana, saya tak ingat ya. Jadi kita minta Ustaz lah ulas sikitlah cerita tu. Share balik cerita tu dengan kita. Okey, terima kasih kepada Ustaz Zahiruddin selaku moderator. Yang dihormati Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, Ustaz Syed Azwan dan juga Ustaz Nik Saqif. Anda baru tahu Ustaz Nik Saqif ni Mahat je rupanya. Mak Muhammadi. Tidak orang lain tu. Ustaz lah tu. SPM tahun bila Ustaz? Saya baru nak berkenalan. Baru lagi, baru 2004. Oh, 2004. Adik sangat lagi anak SPM 92. Oh, jauh lagi tu. Okey, alhamdulillah. Ustaz Zahir ni bila cerita pasal buku, cerita pasal ilmu, kadang-kadang kita letih nak layan dia. Tapi hak bagusnya, kita akan dapat kesempatan banyak knowledge kita dapat baca buku dan sebagainya. Lepas tu ingat lagi masa first PKP hari tu, dia WhatsApp, lepas tu dia bagi manuskrip buku dia ni. Kebetulan pula pada masa tu kita memang tak ada kerja. Saya baca buku dia tu, buat speed reading, dapatlah gist ataupun perkara-perkara penting dari buku dia. Alhamdulillah. Buku ni bagi saya, di hujung pengantar tu saya kata semua orang Melayu kena baca buku ni. Sebab apa, dia macam satu bab yang mujarab, yang boleh kita kata merawat pemikiran khurafat orang Melayu. Dan pemikiran khurafat orang Melayu ni sebenarnya dia sangat kompleks. Benda berakar umbi dah hampir 500 tahun. Kita kata zaman para mesuara lagi. Lepas tu ingat masa di UM kita belajar pemikiran Islam. Ingat lagi lecturer kami tanya, kenapa berbanding agama lain, agama Islam ni lebih mudah untuk diterima oleh orang Melayu. Lepas tu antara jawapan semasa perbincangan semua sekali, dia kata sebab agama Islam yang dibawa oleh para pendakwah dulu sangat tinggi tolerannya. Ada sinkretisme akidah dan sebagainya. Mula-mula sekali orang Melayu percaya raja-raja dewa. Kemudian para ulama, dia punya ijtihad pada zaman tu, dia nak supaya orang Melayu ni terima Islam ni dulu. Lepas tu kita akan baiki sedikit demi sedikit. Jadi oleh kerana itu, kalau dia kata raja-raja ni bukan dewa, marahlah. Jadi strategi dia pergi jumpa raja-raja, dia pujuk raja tu supaya menerima Islam. Lepas tu raja ni bukan dewa kayangan tetapi anak keturunan Iskandar Dzulqarnain. Jadi raja pun tanya, siapa Dzulqarnain ni? Lalu dia ceritakan mengenai kisah Al-Quran. Dzulqarnain ni seorang raja adil yang penakluk dunia. Jadi tuanku ni keturunan apa ni. Jadi raja-raja dulu pun nampak status dia tak jatuh. Lalu diterima Islam. Itu antara teori ataupun cerita yang disebutlah. Kemudian oleh kerana toleransi itu nak ubah secara akar umbi, akidah percaya pada raja, percaya benda lain sangat susah.
Tapi kita tak boleh salahkan pendakwah dulu. Sebab itu ijtihad yang mereka gunakan pada zaman itu. Jadi kita sekarang ni, kita cubalah baiki. Okey, balik pada cerita Ustaz Zahiruddin tadi tu. Antara perjuangan saya lah. Buku pertama saya tulis pun ayat syaitan tahun 2012. Dan antara tujuan apa saya tulis buku tu nak betulkan pemikiran masyarakat mengenai adab dengan perkara ghaib mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan antara pencetus utama masa tu saya tulis buku tu cerita ada seorang apa? Mana kena sebut ke tak ni? Kayak kalau sebut orang marah Ustaz Zahir. Nak sebut ah? Oh, kena sebut. Cikgu sebut ah. Cerita siapa panggilan dengan nama-nama sekian ni. Dapat sakit misteri sebab ni nama-nama jin. Jadi masa isu tu keluar Christina apa semua tu. Christina Balqis Batrisya. Masa isu tu keluar, orang tanyalah kita ustaz-ustaz ni. Lepas tu masa tu dalam mursyid Dr. Zahiruddin, bila orang tanya dia pun tak tahu. Dia rujuk pada ahli mursyid pada masa tu. Kami ada biasa pemerawat pesakit pun tak tahu benda ni. Akhirnya Dr. Zahiruddin rujuk pada almarhum Datuk Haruddin. Dan jawapan Datuk almarhum Haruddin jelas. Dia kata qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Surah An-Naml ayat 65. Tak ada siapa pun tahu benda ghaib di langit, malaikat ataupun di bumi, para nabi ataupun manusia biasa melainkan Allah. Jadi dakwaan yang berkaitan perkara ghaib mesti berdasarkan dalil. Itu antara punca saya tulis buku tu. Dan dalam buku tu ayat syaitan tu kemudiannya hak terbaru bertukar jadi perang gerila tu. Ada satu bab kecil yang saya ulas, saya pun jawab benda tu. Saya kata benda tu tak betul. Jadi itu perjuangan muka saya. Muka apa tu? Macam mana? Dalam muka surat apa ni? Waktu tu Ustaz kalau tengok di bahagian belakang komentar mengenai nama-nama jin. Nama jin Komentar mengenai nama-nama jin. Okey, lepas tu bila kita nak betulkan masyarakat ni, kebetulan pula anak murid saya, dia ni bekas ketua pengarah insolvensi Malaysia. Dia ni orang beragama, menantu kepada Tan Sri Hasan Azhari almarhum. Jadi dia ambil saya, dia booking selama setahun buat kuliah bulanan di insolvensi Malaysia di Putrajaya. Kita pun gila. Setiap kali nak pergi mesti nak kena bincang dengan Datuk Anas. Datuk Anas Ahmad Zaki nak bincang topik apa. Lepas tu kita cadangkan topik, dia pun setuju. Nak jadi ke cerita satu hari kita buatlah topik jin. Topik jin ni masa sepanjang kuliah sejak lebih tu semua kita cerita prinsip-prinsip agama. Apa-apa saja berkaitan benda ghaib ini mesti berdasarkan dalil dan sebagainya. Kiranya jelas lah, orang akan faham lah adab dia. Lepas tu masa duduk minum, ada seorang pegawai, kita kata tinggi lah juga jawatan dia, grade dia. Duduk berapa sikit kata orang bunian ni, orang cakap, dia guna tu, orang cakap. Padahal kita sebut dah dalam kuliah baru sementara. Kita tak boleh main orang cakap. Benda ghaibiyat, jin, syaitan ni kena melalui Al-Quran. Jadi pada masa saya bertemanung lah. Saya kata, dahsyat sungguh pemikiran khurafat orang Melayu ni. Walaupun letak Quran Sunnah depan, nak buat hak akal umbi, orang cakap. Memang sukar. Ini adalah satu usaha berterusan yang memerlukan langkah, kita kata jauh lagi perjalanan kita. Tapi hak bagusnya, setakat pemerhatian saya, akidah kita tu dah semakin ke arah kebaikan. Lepas tu kena banyakkan lagi usaha-usaha macam Ustaz Zahiruddin dan juga berbincang macam Allahu'alam. Assalamualaikum. Baik, Mas. Terima kasih pada Ustaz dah. Cuma kalau boleh Hana tambah sikit berkaitan apa yang ditulis dalam buku tu lah. Iaitu pada muka surat bab yang awal, kalau Ustaz dah ingat, kita mula dengan ayat surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ tu. 5 ujian dalam tu Anda gambarkan. Anda cuba bayangkan tok nenek moyang kita dulu zaman tak ada agama. Bila Allah Ta'ala uji dia dengan 5 perkara itu, macam mana dia respon. Jadi cara dia respon adalah Allah Ta'ala tetap, walaupun agama tak sampai lagi wahyu, dia ada akal, dia ada akal fikiran dan dia ada pengalaman hidup. Jadi mereka mula berspekulasi di sebalik kejadian alam ini pasti ada kuasa yang kontrol ataupun yang bagi. Jadi idea asal rupanya para ahli antropologi agama memang faham benda tu. Maka mereka buat kesimpulan di sebalik yang zahir ni ada yang batin. Yang ni ada dia punya ruh. Maka muncullah konsep mambang, semangat, spirit. Semangat. Kita dah ingat mambang ni Piramli mengaruk je. Rupanya ada sungguh mambang.
Hai mambang tanah, mambang laut, mambang angin, mambang api tu. Mambang datang dari Gunung Simambang, berdampinglah denganku wahai Simbambang. Terima kasih Simambang. Begitulah lebih kurang. Rupanya ada sungguh. Anda masuk level buku kalau Ustaz boleh ingat. Jadi nak katanya konsep semangat tu. Jadi lepas konsep semangat, muncul satu pikap pula. Bila agama Hindu dan Buddha mari, agama Hindu dan Buddha ajar konsep berinteraksi dengan benda gaib menurut mereka. Jadi mula percaya pada konsep dewa-dewi, mula percaya pada roh bertukar jadi hantu dan seumpamanya. Bila Islam mari, Islam ajar suruh percaya pada benda gaib. Tapi cara berinteraksi dengan benda gaib mesti hanya berpandukan Quran dan Sunnah. Di sinilah proses tu belum habis dan anda namakan islah ataupun proses islamisasi lah kita kata ya. Masih berjalan sampai saat kita ni. Macam mana orang Melayu duk percaya pada hantu lagi banyaknya. Kalau boleh settle, maksudnya kalau dengan baca buku Anan ni dia boleh buang kepercayaan dia pada hantu. Konsep hantu. Anak kata puas hatilah kejayaan yang besar tu. Baik, Ustaz Syed pula ni. Sebagai orang yang duduk besar di Terengganu, di Kemaman dan kemudian belajar di Yaman. Ustaz tengok benda yang anda sebut 4 benda tadi tu ataupun 2 benda terakhir lah berkaitan adat, budaya, tradisi apa semua tu. Ada beza tak dengan pengalaman Ustaz besar di kampung dengan bila pergi ke Yaman, orang Arab Yaman ni dia beza lah dengan Arab lain. Sebab dikatakan Arab Yaman ni paling dekat dan paling sama dalam beberapa segi dengan orang Melayu kita ni. Ustaz tengok ada tak benda-benda yang kita kata sinkretisme dalam istilah antropologi, sosiologi ni, maksudnya at-taufiq bainal adyan. Dia terima hak Islam, dia tak tinggal hak zaman jahiliyah ni. Dia terima Islam ni. Akidah, tauhid, apa semua semaya tak tinggal. Okey. Tapi hak bahagian pulut kuning, hak bahagian dia tak tinggal tu. Dia sekali tu. Ustaz tengok dengan Ustaz membesar di kawasan Kemaman tu, lepas tu Ustaz pergi ke Yaman, ada ke benda-benda lagu tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Fadhil Ustaz Zahiruddin, Fadhil Dr. Tuan Guru Dr. Abdul Basit, Ustaz Allah dan Ustaz Ni Thaqif. Alhamdulillah. Video tak ada, memang tak ada Ustaz. Mana video tak ada? Ustaz. Ada. Tobik di Facebook pun tobik. Oh, okey. Okay, Anda tak nampak. Tak kasyaf lagi tu Ustaz Allah tu. Ustaz Allah kena swipe tu ke screen ni. Okey, alhamdulillah perbincangan pada malam ni sampai ke giliran Ana lah berkaitan pengalaman tak di kampung sendiri dan juga di Yaman, khususnya di Hadramaut dan sekitarnya lah. Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Zahiruddin dalam buku ni memang benda tu berlaku. Tak. Jadi oleh kerana buku ni bincang alam Melayu, sebenarnya Ana rasa dia bukan alam Melayu saja. Dia merangkumi semua apabila akidah masyarakat itu tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini akan berlaku. Kita tengok kalau saya ambil pengalaman di kampung sendirilah, berlaku benda-benda yang sebagaimana yang Ustaz sebut tadi. Dia semayang. Alhamdulillah. Time semayang ajak, dia semayang ajak. Tapi time kubur, dia kubur juga. Tempat Ana ni, alhamdulillah hari ni tak ada lah. Boleh katakan tak ada. Zaman-zaman budak-budak dulu kita ada, kalau di kampung ni kita ada isu pijak tanah. Tak tahulah tempat lain ada ke tak. Apabila ada kelahiran baru, anak-anak ni sebelum diberi pijak tanah kat lain, dia mesti pergi pijak tanah kubur tok dulu. Kita di Kemaman ni kita ada kubur Tukku Pasir. Okay. Kubur Tukku Pasir. Ni bukan orang lain buat, bukan Tok Bomo buat ni. Ni orang agama yang buat. Orang agama yang bawa benda ni. Mana dia ni? Mana Tok Lebar kita kira. Tapi dia yang bawa benda ni. Ini berlaku dalam masyarakat. Maknanya
Islam dia ada, tetapi amalan-amalan lain ni dia masih pegang lagi. Ini berlaku. Kita kata tak. Di Yaman lagi lah. Kita kata di Yaman ni ada pelbagai puak kita ada. Tak. Khususnya berkaitan dengan membesar-besarkan kubur. Ana tak tergamuk nak pakai istilah puja kubur. Sebab ada orang marah bila kata puja kubur ni. Sebab dia kata puja kubur ni sama macam kata dia sembah kubur. Tak. Kita tak sampai tahap menuduh dia menyembah kubur ataupun tak. Tetapi dia membesarkan kubur-kubur orang soleh ni. Kalau di Yaman, pengalaman Ana di Yaman, kita cerita sebersikit lah yang kita pernah tengok sendiri. Dia ada 3 kumpulan besar yang bersungguh dengan kubur ni. Satunya kita kata dari kalangan ahli sunnah lah kita kata tak. Dan 2nya dari kalangan Syiah. Satunya minta maaf lah yang paling besar sekali golongan yang kita kenali di Malaysia hari ni golongan Habaib lah kita panggil tak. Di Hadramaut sana, kalau kita pergi memang di sana dia orang membesar-besarkan kubur, dikatakan wali-wali Allah ini. Tak? Ahli bait, kubur-kubur ahli bait yang ada di sana. Tak? Dan yang paling utama adalah kubur Nabi Hud lah. Tak? Ini menjadi agenda tahunan. Tak? Dia pergi ke sana, dia buat bentuk-bentuk ibadah yang dia buat di sana dengan mandi sungainya, dengan berselawaknya, dengan memberi salamnya dan macam-macam lah selama 4 hari 4 malam dia orang akan duduk di sana. Kalau kebetulan hari yang dia pergi ziarah ni kebetulan hari Jumaat, memang tak sembahyang Jumaat gitu. Tak? Sebab alasannya musafir dan sebagainya lah, maknanya besarnya agenda ziarah yang dia buat. Ni satu kumpulan. Kumpulan kedua yang Ana sempat pergi juga tempat dia Ana duduk situ, iaitu kumpulan Syiah yang kita kenal hari ni Houthi lah. Orang kenal belaka Houthi. Dulu tak ada pun nama Houthi ni masa Ana pergi. Tapi di sana di tempat Houthi ni, di Sa'dah ni, dia ada kubur juga. Dia ada kubur Imam Hadi dia panggil. Di masjid besar dia tu, Jami' Kabir dia di Sa'dah ni, ada kubur di dalam masjid tu. Dan benda ni lebih kurangnya kita. Kubur dengan masjid ni tak boleh nak senggang. Kita di Malaysia pun masih ada benda tu lah. Ada masjid, ada kubur. Di sana pun begitu. Tak? Malah di sana kubur-kubur yang ada di masjid ni memang kubur-kubur orang, kita panggil orang soleh, imam ataupun wali dan sebagainya. Kalau di Sa'dah ni, tempat Imam Hadi ni memang Ana tengok dengan mata kepala Ana sendiri bersama dengan Ana Al-Fadhil Ustaz Amin, Ustaz Amin Kelantan kita. Kita pergi tengok memang dia tawaf di kubur ni. Sini memang ada isu tawaf. Dia bertawaf di kubur. Pelajar-pelajar yang balik sekolah sebelum balik di rumah, dia akan singgah ke kubur ni, dia akan tawaf dulu. Akhir dia tawaf, dia akan ambil tanah kubur tu sikit, dia setuh untuk ambil berkat dengan kubur Imam Hadi ni. Ini yang nak tengok sendiri di kubur yang berlaku di Sa'dah. Tapi ini bukan golongan ahli sunnah. Kita sebut selalu tak. Ini hanya sikit Ustaz Syahid Ya. Imam Hadi itu yang disebut oleh San'ani dalam ya, betul Ustaz. Ya, Imam Hadawi. Qala al-Hadawi itulah imam dia. Imam Hadi. Sebab Syiah Zaidiyah ni di Yaman dia pecah kepada 2 orang. Dia ada Hadawiyah, dia ada Jarudiyah kan. Yang beratnya di Sa'dah ni Jarudiyah lah, yang kita kenali sebagai Houthi hari ni. Adapun Imam Hadi ni memang imam, seorang ulama besar. Yang San'ani dalam Subul Salam dia ambil sama, nakal sama qaul dia dah. Qala al-Hadawi. Tu satu puak kedua. Ada puak ketiga, puak Batiniyah kita panggil. Puak Ismailiyah Batiniyah yang berada di Jiblah. Di Yaman, di Jiblah. Jiblah ni antara Sana'a dengan Ta'iz. Dia ada satu tempat yang subur. Kita tengok bumi dia hijau. Di sana ada sebuah masjid. Jami' Kabir juga. Di dalam masjid tu betul-betul di sebelah kiri mihrab ada kubur. Satu kubur. Kubur siapa sini? Di sini kubur Queen Arwa nama dia. Ataupun Malikah Arwa. Kalau kita ingat sejarah, di Yaman ni ada 2 wanita yang memerintah Yaman. Pertama di zaman Nabi Sulaiman dulu, Ratu Balqis. Kemudian di Sabak, kemudian
Ratu ataupun Queen Arwa ni. Queen Arwa ni dia sezaman dengan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Dia orang ni, dia puja sungguh kubur ni. Golongan mana? Golongan Batiniyah. Terutamanya yang mari daripada Pakistan dan India. Tiap-tiap tahun dia akan mari ziarah sini. Ana pernah tengok sekali ada OKU yang pakai kursi roda ni. Dia sanggup pikul OKU ni naik ke masjid ni. Masjid ni tangga dia banyak. Tinggilah di atas bukit masjid ni. Dia sanggup pergi semata-mata untuk semayang di kubur ni. Dia tak berebut semayang dekat saf pertama, dekat mihrab ni. Dia akan berebut di sebelah kiri ni. Ramai-ramai dia akan berebut semayang situ. Tak, acu boleh dia nak sujud rapat ke kubur tu. Itu berlaku di Yaman. Jadi kita kata benda yang Ustaz Zahir sebut di dalam mukaddimah kitab ni betul-betul berlaku. Memang masyarakat ataupun umat Islam yang akidah dia tidak jelas, terutamanya berkaitan dengan tauhid dan syirik ni, maka berlakulah dalam i'tikad dia khususnya berkaitan kubur wali-wali dan kubur orang saleh. Itu sekadar pandangan pertama ana, wallahu alam. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Syed. Ana sebut pun dalam buku ni dan beberapa kali dalam siri bedah dan perkongsian. Seolah-olah ada satu macam tak balance lah dalam pengajian kita mutakhir. Bila kita fokus masyarakat kita suruh mengaji tauhid, tapi dalam masa yang sama kita tak tekankan untuk mengaji juga syirik itu sungguh-sungguh macam kita mengaji tauhid. Bagaimana kita ajar iman, perbahasan kita, tapi dalam masa yang sama bab kufur kita tak ambil berat semacam, dan tak ramai asatizah yang seronok nak bincang bab syirik kufur. Apatah lagi dalam nak kenal sunnah, maka wajib untuk kita mengenal bid'ah itu apa. Sebab dia muqaranah, perbandingan. Nak kenal malam, kena kenal siang. Nak kenal jantan, kena kenal betina. Itu kaedah alamiah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Tapi ayat tu konteks lain lah. Tapi nak katanya, Allah sengaja jadikan dua-dua tu supaya kita boleh tahulah. Bila kena tauhid. Jadi anak nampak, bila tauhidnya mantap, tapi tak kena syirik, jadi dia tak pegang tauhid sungguh-sungguh, dalam masa yang sama dia tak sedar benda yang dia buat juga telah mencederakan tauhid dia. Sebab syirik dia tak kenal. Ataupun tak mulim sungguh. Dan seumpamanya. Anak nampak situlah yang wajar ke depan para asatizah masyarakat kita, wajar. Dan dalam buku ni kita dedahkan begitulah supaya ada kelengkapan itu dalam sistem pengajian dan juga kita sendiri orang awam ni untuk mengaji itu. Baik, untuk panel seterusnya. Cikgu kita ni, Ustaz ni Sakif, Al-Ustaz fi Kimia. Sah? Ya, Ustaz cikgu sudah lah. Cikgu Nik Sakih ni, dia rupanya anak rasa macam dia tua pada anak. Rupanya dia muda pada kita. Sebab dia banyak baca, dia nampak wibawa dia tu. Ustaz ni mengulah dengan bukan begitu baik lah. Maksudnya ulah buku anak ni kira-kiranya bagi anak nampaklah cikgu mendapat intipati dan tak pelik sebab latar belakang cikgu yang begitu mantap dalam perbincangan agama Islam dan seumpamanya, yang menyebabkan bila Syekhuna Tuan Guru Datuk Dr. Basit baca, terus dia kata, panggil tu. Ulah tu panggil tu sekali, kecek selalu. Jadi Ustaz Nik ni, cikgu Nik kita ni, Tok Guru sendiri panggil tu. Tidak anak tak berani juga nak pandang-pandang tu. Jadi untuk sebelum kita pergi kepada pusingan kedua, sepanjang cikgu Nik baca buku ni lah, Khurafat Tahyul dan Mistik ni, cikgu Nik rasa dengan ulasan yang dia buat itu, setakat mana maksudnya masyarakat kita ni, maksudnya adakah benda yang anda bawa ni terlalu over, maksudnya melampau sangat bersangka buruk dengan orang Melayu ke, ataupun lebih kepada, sebab pendekatan anda dalam buku ni bukan nak menghukum, kalau perasan sebab buku agama tentang syirik apa semua ni banyak dah, kita tak dah bincang bab tu, tapi lebih nak menjelaskan kenapa terjadi begitu dan dari awal nak ambil sebelum Islam mari lagi kita bincang dah bab cara mikir orang Melayu, alam Melayu ni dalam bab benda gaib ni lagu mana. Jadi setakat yang Cikgu Nik duk baca lah, adakah benda tu menjawab ataupun boleh lagi diberi nilai tambah ataupun ataupun seumpamanya lah. Sila Dr. Cikgu Nik bagi ulasan. Baik, terima kasih sahabat saya Ustaz Zairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya muliakan Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, Ustaz Abdullah Bukhari, Ustaz Syed Muhammad Azwan dan para penonton sekalian. Okey, pertama kali saya membaca buku ni sekitar hujung tahun 2020 pada bulan 12. Pada bulan 12 bila dapat saja buku ni, melihatkan dia punya dia punya tajuk yang agak menarik ni, saya terus bacalah, walaupun dalam tempoh masa seminggu lebih saya dapat habiskan buku ni. Kebetulan masa itu kita bekerja dari rumah dan sebagainya, dapatlah kita fokus sikit untuk menjawab atau membaca buku ni bagi habis. Jadi untuk menjawab soalan Ustaz Zahiruddin tadi, saya lebih suka untuk membincangkannya berkaitan dengan bagaimana Ustaz menyusun buku itu sendiri. Bagaimana penulis menyusun buku itu sendiri dari segi bermula daripada, bukan daripada bab 1, bermula daripada kata pengantar lagi sehingga kepada bab yang terakhir. Okay? Kalau kita boleh tengok daripada kata pengantar yang diberikan kata pengantar oleh Profesor Dr. Basri, kemudian pengantar oleh Ustaz Abdullah Bukhari sendiri, kemudian bila masuk kepada prolog 1, 2, 3, 4 tu, bila baca prolog sampai 4 tu, mula-mula saya tengok kandungan, saya kata kenapa penulis ni pelik sangat sampai masukkan prolog sehingga 4. Tajuk utamanya tak masuk lagi, tapi prolog tu dah sampai 4 dah. Tapi bila saya baca, saya tengok prolog ni sebenarnya dia memberikan satu nilai tambah pada buku ini. Untuk, kalau dalam ilmu pendidikan, inilah dia panggil sebagai set induksi. Dalam 5 minit pertama kita masuk ke kelas di sekolah, sebenarnya latar belakang saya latar belakang pendidikan. Jadi set induksi ini sebenarnya penting untuk kita tarik minat pelajar kita. Kalau di sekolah biasanya murid-murid kita ni banyak waktu-waktu yang lain, jadi selepas bertukar waktu tu biasanya kita akan tukar subjek, dan murid-murid tadi biasanya akan minda dia akan jauh, kita pun tak tahu ke mana. Jadi set induksi itu datang untuk menarik balik minat murid tadi untuk kembali kepada tajuk yang kita nak bincangkan. Jadi prolog yang Ustaz Zahiruddin bagi tadi seolah-olah menarik balik supaya kita betul-betul fokus dengan apa yang kita nak bincangkan. Di mana pada prolog 1, 2, 3, 4 tu Ustaz Zahiruddin bagi tentang perkara-perkara yang berlaku berdasarkan kajian dan juga surat khabar. Contohnya ada orang jual jenglot ke apa, ada benda-benda benda-benda tahayul laku, dia ada nilai dan sebagainya. Jadi seolah-olah penulis Ustaz Zahiruddin pada waktu ini ingin menarik minat pembaca supaya ni tengok benda ni betul-betul berlaku. Apa yang aku nak ceritakan ini ialah benda yang betul-betul berlaku. Apa bukti dia? Ini bukti dia. Sampai 4 dia bawa tu, maksudnya benda ini serius berlaku dalam masyarakat kita. Jadi ni kalau anda boleh japuk sebentar. Ya, sila. Ana belajar benda ni daripada majalah Mastika. Ingatkan belajar daripada kelas kaedah penyelidikan, rupanya daripada majalah Mastika. Dia pandai timbul ke rasa gairah kan. Dia panggil, macam saya sebut tadi, kita nak tarik balik minat murid kita tadi, kita bagi satu set induksi yang diberi yang kita bagi supaya murid kita tadi dapat fokus balik kepada apa benda yang kita nak. Macam kita kata bahasa kita ialah kita nak pancing pembaca kita lah supaya tengok apa yang kita nak bincang ni, apa yang sedang berlaku. Kemudian bila masuk pada mukadimah Pasak Minda, Ustaz penulis membawakan kalam-kalam yang berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid, apa pentingnya tauhid dan sebagainya. Barulah dia masuk kepada bab yang pertama. Bab yang pertama dia tak bincang lagi berkaitan dengan tahyul mistik, semua benda ni tak bincang lagi. Baru bab pertama itu bincang tentang ujian alam dan makhluk gaib ini sebagai ujian dan bukti kekuasaan Allah. Dia pergi kepada tauhid dulu. Dia pergi kepada tauhid dulu, kemudian baru kepada bab yang kedua, bagaimana umat Melayu memahami benda ini. Memahami benda ini sebelum agamanya datang. Sebelum agamanya datang, maksud penulis di sini ialah satu jangka masa yang panjang daripada daripada kita terima agama lagi, penulis dah tunjuk macam mana orang Melayu pada waktu itu berinteraksi dengan agama. Jadi apa yang dibentangkan itu memberikan satu tempoh masa, timeline yang panjang daripada dulu sampai sekarang yang menyebabkan kita dibawa oleh penulis ke satu masa yang jauh lah. Kita tengok dia punya perbincangan tu, perbincangan dia panjang. Walaupun Ustaz Zahiruddin sendiri sebut tadi, dia punya penulisan ni tidak dalam tapi panjang dari segi tempoh.
tempoh masanya. Kemudian baru masuk ke bab yang ketiga pada muka surat 45. Baru masuk kepada khurafat, tahyul dan mistik. Apa yang dibincangkan dari segi definisi dan sebagainya. Okey. Kemudian bab yang keempat barulah masuk kesan daripada bab yang ketiga tadi. Dibincangkan tahyul, khurafat dan mistik tadi. Bab yang keempat barulah penulis kemukakan kesannya. Apa yang berlaku sekiranya benda ini tidak diberikan keutamaan ataupun dilanggar oleh masyarakat Melayu. Dia akan menimbulkan kesan dia yang dibincangkan dalam bab yang keempat. Kemudian bab yang kelima, penulis mengemukakan pandangan ulama semasa berkaitan dengan hal ini, dan kemudian bab yang keenam, penulis meletakkan satu penegasan di situ tentang alam ghaib daripada Al-Quran. Dan antara bab yang satu lagi bab yang pelik bagi saya dalam buku ini ialah bab yang terakhir sekali, iaitu kesimpulan sekretisme itu sebagai satu kajian. Seolah-olah saya yakin Ustaz Zahiruddin ni dia sebenarnya terpengaruh dengan kajian yang sedang dia lakukan. Yang saya dapat baca dia punya kajian tu. Jadi dia seolah-olah sedang membuat ataupun sedang merangka bab 5 kajian, iaitu cadangan kesimpulan dan juga cadangan kajian lanjutan. Jadi mungkin Ustaz Abdullah ada student ataupun siapa-siapalah yang boleh buat kajian akhir final year project dan sebagainya, merujuk kepada bab yang ketujuh ini untuk menutup ataupun untuk membincangkan perkara-perkara yang saya ingat Ustaz Zahiruddin memberikan idea kepada kita, benda apa lagi yang boleh dibincangkan. Benda apa lagi yang boleh dibincangkan untuk dikaji. Sifat ilmu itu bila semakin banyak kita bincang, dia semakin meluas. Jadi bab yang ketujuh ini agak menariklah bagi saya sebab Ustaz Zahiruddin berikan beberapa tangan untuk kita troka ataupun itu kita buat kajian. Jadi sebagai menjawab soalan Ustaz tadi, saya ingat kalau kita nak berikan satu kefahaman kepada kita punya audien ataupun pembaca, kita mesti menerangkan naratif dia daripada awal sehingga akhir. Macam mana benda itu berlaku. Macam Ustaz Abdullah sebutkan tadi, kita nak buang benda ni, khurafat, mistik dan sebagainya sangat susah. Salah satu cara dia bagi saya lah, pandangan saya, salah satu cara dia ialah kita bagi faham dulu kepada audien kita dari mana benda tu asal usul. Dan asal usul itu datang daripada mana dan kenapa dia boleh begitu sebati dalam minda masyarakat kita. Macam Ustaz Syed sebutkan tadi ada pijak tanah dan sebagainya. Benda tu mungkin ada kaitan dengan betapa lamanya masyarakat kita berada dalam agama yang sebelum agama Islam. Jadi naratif yang begitu panjang yang diberikan oleh penulis menyebabkan kita tahu sebenarnya benda ni berpunca daripada mana dan ke mana harus kita pergi untuk kita selesaikan masalah ini. Sebab apa yang macam Tuan Guru Dr. Abdul Basit sebutkan tadi, benda ini kalau kita nak musnahkan dia ataupun nak hancurkan dia agak susah. Sebab saya teringat kata-kata sahabat saya, dia kata kita terlalu dalam akidah ni kita terlalu berlembut sehingga kan kita ketat dalam fiqh. Sedangkan sepatutnya kita longgar dalam fiqh, kita berlapang dada dalam fiqh, tapi kita ketatkan dalam bidang akidah. Tapi sebenarnya benda itu tak berlaku sebab orang tua di kampung pun dia lebih faham perkara yang membatalkan wuduk berbanding dengan perkara yang membatalkan iman. Itu perkara yang lebih merisaukan kita lah. Sebab itu saya tengok kalau naratif apa yang dipersembahkan oleh penulis dalam buku ini, kita dapat menjawab satu persoalan yang tidak dibincangkan dalam buku-buku lain, iaitu bagaimana benda itu datang dan kenapa perkara itu begitu sebati dalam masyarakat Melayu. Jadi tahu asal usul, kita dapat cantas. Maksudnya kita tahu akarnya di mana, kita dapat cantas dan korek dan buang benda itu daripada masyarakat kita. Tapi ia seperti biasalah memerlukan satu jihad yang agak besar lah, yang agak kuat bagi saya. Sekadar itu saja. Ustaz Zahiruddin, terima kasih. Baik, Alhamdulillah masih pada Cikgu Nik Zakif atas ulasan yang begitu baik sebagaimana tulisan beliau. Ulasan beliau tadi pun ni tak bagus bila moderator penulis ni. Dia sepatutnya ada orang lain supaya kita nampaklah juga kekurangan yang perlu kita upgrade tu. Tak tidur Ana malam ni. Baik, untuk round kedua sebelum kita tutup dah ni, pertamanya terima kasih pada lebih kurang 800 lebih yang bersama kita ni. Mungkin kita minta tolong biar jadi sampai 1000 lah kita bagi pahala malam ni melalui share di Facebook masing-masing. Baru ada lebih kurang 400 share, mungkin selebihnya bolehlah. Nak sama-sama kita bantu ataupun kita peluahkan skop wacana pada malam ini.
Dan soalan-soalan juga Ana minta lah ditulis yang mana ada nak tanya mana-mana panel. Ana akan cuba pergi pada soalan tersebut untuk tanya. Cuma untuk round kedua, Ana nak pergi terus kepada kesimpulan secara induktif ataupun kita panggil istinbat daripada seluruh fakta yang dibentang dalam buku ini. Ana merumuskan, Tok Guru kita tu, ada ke tu? Ada. Ana merumuskan dan harap semua panel akan respon lah. Ana merumuskan, ini Ana punya peribadi sendiri. Isu utama adalah masyarakat kita tak faham berinteraksi dengan perkara gaib menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu dia punya statement ataupun dalam kaedah kajian kita panggil apa dia, Cikgu Nik? Apa kita panggil? Pernyataan masalah. Pernyataan masalah tu. Bukan epistemologi apa benda. Tak ingat. Maksudnya kesimpulan yang Ana boleh buat adalah yang Ana rasa lah yang paling penting isu ni muncul. Problem statement Bukan, dia panggil Allah. Kalau kita buat kajian kuantitatif, dia akan berbulan dengan perkara itu. Hipotesis. Okey, hipotesis dia panggil. Hipotesis. Maksudnya sangkaan kita yang perlu dijawab dengan bukti lah. Penyataan yang perlu dijawab dengan bukti itu. Jadi Ana berkesimpulan bahawa isu ini jadi masalah tak selesai-selesai walaupun Islam dah 1000 tahun. Dan kalau siapa tengok, di belakang buku ini, Ana nukil 2 pandangan daripada 2 orang sarjana bidang akidah dan pemikiran tasawuf di negara kita. Siapa dia tu? Profesor Emerita Datuk Paduka Zakaria Stapo. Ini orang tasawuf, orang akidah UKM. Dan orang yang sangat masyhur lah dalam bidang ni. Antara panel rujukan akidah bersemua. Dia tulis satu masa tu dalam majalah Dewan Tamadun Islam. Terbitan DBP pada tahun 2019 bulan yang ketiga, tak silap Ana. Bilangan ketiga. Dia sebut apa? Ana baca sikit. Masalah ini timbul kerana agama Islam datang kemudian. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu sudah banyak mengumpul nilai agama lain termasuk animisme, Hindu dan sebagainya. Mereka takut hendak meninggalkan nilai agama yang lama. Akibatnya, yang lama disimpan, manakala yang baharu, yakni Islam diambil. Malah sehingga kini kita dapati orang yang mempraktikkan ajaran Islam dan menunaikan semua rukun Islam dengan baik, serta menjaga sembahyang dan puasa juga masih menyimpan amalan yang lama. Semaya tak tinggal, puasa apa semua, atur raya, pera juga. dia benar. Dah. Waktu kita kata kuat semaya malam ni, rupanya dia guna baret. Walaupun mereka bukan setakat menunaikan puasa yang wajib pada bulan Ramadan, malah puasa-puasa sunat yang lain menunaikan fardu haji lebih daripada 1 kali, tetapi pada masa yang sama tidak mahu meninggalkan amalan yang lama. Sekiranya mereka membela hantu raya, mereka tidak mahu membuangnya. Sekiranya boleh, mereka mahu simpan kedua-duanya sekali. Ni menarik. Ni yang nak kata anak jam mikir ni. Kata menarik orang Melayu kita ni. Dia nak belaka. Ni pun dia nak tu. Sebab tu, bila Islam mari, kalau sebelum tu dalam masalah berinteraksi dengan jin iblis, dia pergi satu tempat, kalau dulu tok nenek moyang cucu nak lalu, tempat kerah. Tempat yang keras, berhantu. Jadi bila Islam mari, Islam ajar, nak berlindung, ta'awuz lah. Mu'awizatain ataupun ayatul kursi. Maka situasi kita hari ni, bila nak sampai tempat kerah ada gangguan ni, dan kita tak tolak lah ada gangguan jin iblis ni, Quran pun kata ada, surah Al-Jin apa semua, memang ada lah jin yang gaul dan seumpamanya itu. Tapi bila nak sapa tu, sepanjang jalan nak dekat sapa tempat kerah tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Dia tak tinggal. Sapa je dekat pokok tu, tok nenek moyang cucu nak lalu ya. Dia tak tinggal juga tu. Mazhab jamak dia panggil tu, al-jamak. Mazhab jamak. Ya. Jadi anda nak minta ulasan semua panel dari sudut lagu mana kita nak bagi faham ataupun inilah keimanan kepada alam gaib menurut Quran Sunnah ni. Nak nampak tu je puca dia tu. Jadi duk percaya kotak bomo. Sebab tak jelas. Bila melibatkan benda gaib, contoh, ada orang mendakwa, dia boleh tengok jin. Ada orang kena tipu sampai puluh-puluh ribu. Sebab apa? Sebab jumpa di RNR, orang tu perhati dia, lepas tu orang tu mari bisik. Bang, saya ni bukan nak kata apa. Saya ni belajar lah sikit. Abang sebenarnya ada banyak jin duk ikut ni. Dia jadi gabrah. Jadi kawan tu pun bagi nombor telefon MK apa semua. Abang, saya boleh lah nak tolong-tolong sikit. Tak apalah. Kalau ni saya ni. Kawan tu balik. Tak sedap tidur malam tu. Tengok situ, tengok sini. Esok telefon, dia pun mari.
kena 3,000 ya. Ni cerita sungguh, orang cerita kana. Lepas tu lepas rawatan pertama habis 3,000 tu, kawan tu mesej pula. Bang, macam mana dengan rawatan lanjutan? Ada nak buat apa-apa lagi ke? Saya sudi nak bantu. Kena 3,000 tu menengung lah. Lepas tu malam tu dia dengar kuliah gorik kita, jadi tak jadi dah pagi. Betul lah topik ni. Anak kata, Imam Syafi'i kata, Syekh Wahab Abdul Salam Bali kata, Imam Syafi'i kata, siapa yang dakwa boleh tengok hantu dalam rupa yang asal jin ni, dalam rupa asal. Sama ada seorang Nabi ataupun orang gila. Mana ada orang boleh tengok jin? Dia meneng dia. Dia kata, ya. Aku kata, ya. Mana ada orang boleh tengok jin? Rasulullah tu Allah yang bagi tengok. Dia baru dia mikir, ya juga. Tu 3,000 ya dah habis. Jadi minta Tok Guru ulas sikit lah nasihat. Kira-kira round akhir dah ni kita. Minta sahabat-sahabat share belakang, lebih-lebih kurang ni round kedua. Dan saya yakin Tok Guru kita akan bagi buah khilah yang lebih hebat lah. Round kedua ni sebelum penutup. Minta tadi tu. Isu gaib ni. Nak wipahai benda gaib menurut Quran Sunnah tu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Zahiruddin. Dia pengarang, dia moderator, jadi dia tahu bagai apa dia nak. Jadi kita bila sebut tentang masalah khurafat, orang Melayu kata tahayyul, bukan tahyul, tahayyul. Dia duk ngoyak kosi. Tahayyul makna dia khoyak kosi, nampak. Kita ni sebenarnya atas kita mikir dalam otak kita ya. Benda-benda duduk dalam kepala kita. Pak Tuan ingat arwah ayah saya ni selalu berpantun. Dengar pantun dia ni, pantun orang Melayu. Dia kata, melukuk tepi gantang, buka sanggo, cari gutu. Ustaz tahu dia kena masuk ni. Pantun orang tua dalam buku akan datang. Boleh, melukuk di tepi gantang, buka sanggo, cari gutu. Orang takut hilang perasaan, tunggu kata hantu. Tengok. Jadi dia selalu buat. Masa pula orang Melayu ni dia kata dia percaya ke jari hantu. Bapa tak rajin baca ni patut ni. Baru baca sama. Malah ni wisanak tinggi sikit. Jadi kata orang Melayu ni dia percaya ke jari hantu ni mana sah tengah ni. Jari tengah. Jari hantu. Jadi dalam tubuh kita ni ada 4 ekor hantu. Jadi hak ni ada pegang kita ni. Tangan 2, kaki 2. Kaki 2. Jadi nak pergi masjid kaki pegang, jangan pergi nak tasbih, nak baca Quran tangan pegang. Jadi itu dia kata apa ni mistik apa kita duk percaya ke hantu ada di tubuh dia 2 ekor kaki, 2 ekor tangan. Jadi tak lepas-lepas. Pasal tu ana suka Allah irham ayah kita ni rahimahullah, kita cerita sekilas pengalaman orang tua. Rahimahullah. Ihqaqul haq kata orang beri hak kepada ayah kita. Di antara jasa-jasa dia, bila dia kata dia balik dia ngaji pondok. Bila klik tengok orang kapur ni, bila nak buat padi, dia panggil acok. Apa dia acok ni? Ustaz saya tulis kau dalam buku dia ni, acok ni. Main acok ni. Kau nak acok ni? Acok cerita sikit. Tidaklah, dia letak benda macam moja lah. Macam moja. Dia panggil acok. Mana bila nak padi kau semangat padi tu, kena pergi bawa puluk kuning, bakar air, tetok di tengah padang. Jadi dia pun duduk mikir, apa kita ke hatunya ayah panggil ni sedap. Lepas tu, awak mari balas, di surau kita. Habis, kita berdoa kepada Allah SWT, apa kita pakai makan. Jadi Alhamdulillah, orang kapur akhirnya dengar, tak main dah hacok, awak pergi ke hatu tu. Jadi tak atas balas, pakai makan. Biasalah masyarakat Melayu ni semaya hajat. Bawa dia ganti daripada duk mujajing tu, dia semaya hajat, waktu pakai makan, tahu tu padi jadi juga. Tengok. Tak ada hatu-hatu Dia kata kita pergi duduk berasa hatu tunggu saka kata ke hatu tadilah. Maka mana budaya duduk main ayah main apa ni acok apa saat ni hilang di tempat dia. Jadi kita kata ini satu permainan yang apa ni syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah di antara usaha-usaha dia tu banyak. Kita tengok pun masyarakat kita ni dia lebih kepada percaya dia kepada tok guru dia, tok lebah dia. Cuma bila mari zaman kita ni tok lebah tu main peranan juga, dia duduk depan pada orang lain, kan? Jadi kalau 2 ekor ayah panggil, seekor gata satu, seekor atas ke rumah ustaz. Jadi maknanya benda tu dipersetujukan. Itu yang jadi masalah. Maka bila kita balik kepada isu tauhid, yang kita kena tekankan. Tadi anda sebut mazhab jamak. Mazhab jamak ni tinggi darjat.
Orang mari dengar kuliah maghrib di masjid. Sudah semaya Isya Allah klik, berhenti lagi rumah tak berumah. Nak tanya bik hilal. Itu masalah dia. Kata gua nak pergi rumah tak berumah tu, tanyalah, saja tanya je. Ya. Bila kita baca hadis, siapa dia pergi tanya arafan, orang mengaku benda gaib ni, Allah tak terima 40 hari semaya, melengu dia. Tanya saja. Tanya saja apa 40 hari dah tadi. Pak kalau percaya, kafara bima unzila ala Muhammad, dia lagi dahsyat. Maknanya bagi dia pengasingan tu berlaku. Pengasingan berlaku. Seperti Ustaz Tahir kata, masa nak berjalan tu baca ayat kursi. Nah, siapa dekat pokok, tabik tu ayat tu payah lalu. Jadi lagu mana dia punya jamak lain. Jamak di antara tauhid dengan kesyirikan. Sebab dia tidak memahami asas tauhid. Maka menjadi peranan kepada kita, kembali kepada soalan lah, kalau kita nak cerita tu banyak benda-benda yang pelik-pelik lagi. Sahabat Anas seorang ni nama dia Cikgu Nasi. Orang Kelantan ni soho. Cikgu Nasi ni orang panggil Nasi Chris. Tuan-tuan tengok dalam Facebook dia Nasi Chris. Dia pergi haji kan, dia cerita, dia kata ni sanak dia ada. Kalau dia dengar malam ni pun dia boleh tulis betul kat bawah ni. Boleh nombor telefon selalu letak. Dia kata ustaz, orang duk main keris ni dia moja duk main dengan berasak kemian ni kan. Pas dia percayalah, keris dia ni semakin lama makin tebal. Mula boleh masuk dalam sarung, lah ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk sangat moga. Kemian tu dia ada bahan benda lekat situ. Masuk. Lama-lama kak, jadi macam satu ajaib lah. Keris ni sudah jadi hebat mana. Dia percaya. Satu malam, dia nak cerita. Satu malam, orang tu mari rumah dia, pak orang naik kereta. Dia kata dia mari ni bawa besi kuning. Besi, orang panggil besi bak ke apa dia dalam istilah orang Kelantan ni. Wak mari besi ni kata congik kereta berjalan sana ni. Kata congik sangat kereta kancil naik 4 orang, tak congik bagaimana? Dah. Kereta kancil naik 4 orang. Jadi bercongiklah kereta tu. Ni kata. Ustaz Zahir terjemah bahasa Kelantan kita kalau kau orang luar tu apa nak jadi. Kemudian bila siapa kata apa yang berat tu? Dia kata ni besi ni. Dalam kayu kuning basuh. Cikgu Nasi ni ambil besi dia campur pong tahu. Tengok. Tak ada apa-apa. Kalau ada benda, mengamuk dah tu. Terbang sendiri kau naik. Mari katak kepala saya. Mana dia cuba nak membatalkan kepercayaan puak-puak ni dengan dia tunjuk bahawa besi yang membawa ni tak ada ke satu. Berat sangat mau mari 4 orang, macam mari 2 orang. Jadi itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi para jemaah sekalian, kita mengatakan cantiklah buku kita ni kena pakat baca 7 bab ya. 7 bab. Kalau tak mau baca yang depan-depan tu, kita nak tengok bermula dengan tajuk selalu. Cikgu Sakif, kita mula di bab apa tadi? Bab 3. Bab 3 Doktor. Bab 3 tu, bab 3 ni muka surat 40, misteri 45 juga buku ni 45 rasanya tadi. Muka surat 45 ni. Bab 3, kita nampak khurafat tahayul mistik dalam Melayu. Ada satu buku lagi yang diterbit oleh DBP, dia kata bid'ah dan khurafat dalam masyarakat Melayu kan. Warna hijau tu. Dr. Jawiyah Dakir. Apa nama buku tu? Bid'ah khurafat dalam masyarakat Melayu. Itu pun menarik. Maknanya kalau kita baca, kita nak tahu benda ni khurafat, benda ni betul tak betul. Penting bagi kita sebagai orang kata tashkhis, makna kita nak tahu penyakit ni kita kena cek dulu apa dia penyakit. Barulah doktor bagi ubat. Maka menjadi peranan kepada kita kembali kepada cara gaya dakwatut tauhid. Allah Taala sebut walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ustaz saya cuba tengok ayat apa tu? Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan, kami bangkit bagi setiap umat tu rasul. Kerja rasul ni 2. An i'budullah, yang pertama sembah Allah Taala, yang kedua wajtanibut taghut, mesti menjauhi taghut. Mana kalau yang kita duduk sekarang ni kita tak seimbang, kita main sebelah. Ubudullah, tapi taghut tak kenal. Maka kita kata itu bahaya. Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah. Siapa berkufur dengan taghut, beriman dengan Allah baru lengkap ya. Surah An-Nahl, surah Nablah ayat 36. Surah An-Nahl ayat 36. Tuan-tuan tanda surah tu. Surah Nablah ayat 36. Ini penting. Sebab apa? Sebab kalau dakwah kita sebelah, kita tak jadi. Maka kita kena bagi dua belah, iaitu tauhid mantap dan mengenali syirik. Barulah kita rasa, sebab itu ana suka sangat bila ana mengajar di surau-surau, di masjid, di kampung-kampung,
kita suruh baca Mastika Hadis jilid yang pertama. Jilid yang pertama dalam bab rukun iman. Di akhir tu dia bincang tentang perkara-perkara yang merusakkan Islam dan iman. Yang mana kita kata, kita jaga tauhid dan kita juga meninggalkan perbuatan syirik, khurafat, barulah mantap kita punya kedudukan akidah kita. Bagi kita kata itulah yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, itu sajalah cara ringkas-ringkasnya. Syukran. Baik, teguh pada Ustaz Abdullah Bukhari. Isu yang saya nyatakan tadi iaitu berkaitan dengan kefahaman al-ghaib menolak al-Quran. Yang bagi saya benda itulah yang jadi kunci kepada isu-isu yang berpanjangan dalam masyarakat kita. Mungkin Ustaz ada pandangan berdasarkan Al-Quran sendiri dan seumpamanya. Sila Ustaz. Okey, terima kasih. Saya nampak ni ada 4 poin lah. 4 poin ni kita rangkum sekali cara dan juga saya rasa cara berkesan insya-Allah. Yang pertama sekali ustaz-ustaz ni banyak tak clear pasal akidah ni. Lepas tu di Malaysia ni title ustaz ni terlalu mudah. Boleh ngatik sikit. Ramai kita tengok ustaz selebriti bidang lain. Lepas tu ada kena pandai bercakap. Lepas tu jemput penerbit jemput. Lepas tu catch up pun sedap. Lepas tu sudahnya tu diangkat jadi ustaz, jadi selebriti dan sebagainya. Sedangkan ni kita kata masih banyak lagi masalah isu berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Bahkan setengah tu duk promote benda-benda karut marut ni. Contohlah saya pernah jumpa ada ustaz-ustaz ni yang minta maaf cakap lah. Dia ni masih kategori ustaz selebriti, dia dijemput sebagai panelis untuk satu kata pembentang untuk satu program mengenai Fatihah. Saya pun saya pergi lah, saya bentang lepas dia. Kita duduk belakang dengar bentang. Lepas tersebut ada benda yang kita mengaji agama guna common sense pun tahu benda tu tak betul. Lepas tu anak pun lepas habis dia bentang dan bertanya, Syekh, ente ambil kat mana ni? Lepas tu dia macam tersentak. Adalah nak rujuk-rujuk. Lepas tu lepas balik kita check balik Google. Sebiji Google. Dan benda tu kita tengok, kita tahu common sense, tahu benda tu karut, benda tu tak betul. Amalan mengarut. Itu yang pertama. Maksud ustaz-ustaz ni sendiri nak kena pastikan dia sendiri tu mempunyai ilmu yang ayat surah An-Nahl. Saya nak share juga satu ayat surah Yunus, surah yang ke-10. Ayat 104. Ayat ni kalau baca tafsir macam Bahbah Zuhaili, dia kata ayat ni cerita tentang akidah dan dia guna 2 kaedah. Dia kata at-takhalli kosong, lepas tu at-tahalli, lepas tu masuk hak baru. Masalah kita di tanah Melayu ni, kita tak ada kosong. Macam gini lah, kita nak buat rumah. Kita terbetal. Sebelum kita buat tapak rumah, kita kena korek dulu buat belakang akar tu. Dibimbangi kalau tak buat akar, lepas kita buat rumah, tumbuh balik pokok-pokok tu merosakkan rumah. Cara terbaik kena bongkar semua akar tu, kosong sungguh, baru masuk baru. Dalam surah Yunus ni, surah yang ke-10 ayat 104, Allah kata apa? Qul ya ayyuhan nas, katakanlah sekalian manusia. Ini khitab ni Allah Ta'ala tujukan kepada manusia. Maksudnya hak Islam, hak kafir, dengar, jelas. Dia kata, in kuntum fi syakkim min dini. Kalau kamu berasa ragu tentang apa agama aku ni, sekarang aku jelaskan 2 benda. Yang pertama, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku tak sembah langsung benda yang kamu sembah selain daripada Allah. Tok bomo, keramat, tangkal, tak masuk. Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum. Tapi aku sembah Allah semata-mata Tuhan yang mematikan kamu. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Dan Allah Ta'ala suruh aku jadi orang yang benar-benar beriman. Maksudnya, korek buah lama, bersihkan betul, masuk baru. Dan ini sudah pasti kena dilakukan pada peringkat asal lah. Lepas tu balik pada silibus asal. Kalau boleh masa kecil lagi tu, kita terapkan masa sekolah rendah. Gunakan kaedah-kaedah yang mudah dan sebagainya. Pasal apa tahu tak? Saya pernah jumpa seorang mu'allaf. Mu'allaf ni kalau kita kata dia ni macam budak tadi lah, dari segi akidah. Tetapi dia mangkali sebab dia mengaji dah dengan asatidzah betul. Dia dah ada common sense akidah betul. Lepas tu bila jumpa ada seorang pakcik yang kita kata lahir Muslim tetapi penuh dengan khurafat. Lepas habis kuliah saya tanya, Ustaz boleh tak nak tanya soalan? Saya kata ada apa tu? Pasal dia kata hari tu ada seorang lelaki ni jumpa saya. Lepas tu dia pun suruh saya pejam mata. Saya pejam mata lah suruh tak ada tanya. Tiba-tiba jatuh batu kata tanya saya. Lepas tu pakcik dia kata batu ni boleh jaga kamu. Tapi jangan ta'asuk nanti syirik. Dia pun jadi pening. Dia pun rujuk anak.
Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak sipir batu ni? Kita pun nak jawab, kita nampak dia pun jenis orang berfikir. Jadi kita bagi jawapan secara berfikir. Mula-mula sekarang nak tanya dia balik, agak-agak batu dengan Hajar Aswad mana lagi power? Dia kata, Ustaz, Hajar Aswad lah. Dia siap boleh sebut hadis tau. Hajar Aswad ni hadis Sunan Tirmizi, dulunya putih, turun ke bumi jadi hitam. Jadi bila dia dijawab lah, kita tahu dia ni ngaji. Maksud walaupun dia mu'alaf, dia ngaji. Dan dia pergi jalan lalu betul. Cuma kadang-kadang dia keliru. Lepas tu, apa kata? Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Umar bila tawaf duduk depan Hajar Aswad, dia kata apa? Batu mu tak boleh bagi manfaat ataupun mudarat. Kalau bukan kerana Nabi kucuk kamu, aku takkan kucuk kamu. Jadi kalau sekiranya Hajar Aswad kita anggap pagi power daripada batu ni, pun Umar kata lagi tu, batu ni tak ada apa. Kata-kata soalan yang kedua, agak-agak kalau ambil batu ni letak atas meja, ketuk dengan tuku pecah. Dia kata pecah lah Ustaz. Lepas tu lagi mana dia nak pelindung jaga apa? Dia sendiri pun tak mampu jaga diri dia. Jadi benda macam ni kita kena bawa. Kemudian kadang-kadang masyarakat kita ni hak rosak akidah ni, dia percaya benda khurafat, takhayyul dan sebagainya. Dia satu lagi orang kita ni malas nak ngaji. Orang kita nak pergi masjid, nak baca buku kena malas. Antara benda yang paling mudah untuk orang kita ni serap masuk adalah melalui hiburan. Filem lah mudahnya. Filem. Masalahnya filem-filem kita ni duk bawa juga benda-benda karut, benda macam ni. Ustaz Zahir tulis buku untuk guru duk ceramah, semua duk ceramah, tapi balik rumah tengok cerita hati lagi. Lepas tu dari cerita hati terus balik. Lepas tu duk buat benda-benda mengarut. Jadi kalau ikut pendekatan lagi praktikal, saya duk nampak lah. Mungkin kita boleh jumpa dengan atau kita boleh bagi caranya kepada pembikin filem supaya masuk terapkan akidah ni melalui medium-medium lagu ni. Supaya orang tengok, orang belajar. Itulah lebih kurang apa pada pandangan cara nak bersih kebenaran Allah Alam. Alhamdulillah, masih banyak Ustaz Abdullah Bukhari. Terus kita pada Ustaz Azwan. Jika ada sebarang penambah ataupun cadangan dan juga kita katakan ni lah. Statement anda tadi, anda kata isunya tak faham iman kepada perkara gaib, seluruh perkara gaib lah, makhluk dan alamnya, berdasarkan Quran dan Sunnah. Sebab orang Melayu kita ni sebahagiannya akses ke alam gaib melalui apa yang tok nenek moyang tinggal. Yang dia bercampur di situ, hak Islam ni dia ambil jugalah, percaya pada Allah pun tak ada masalah. Tapi hak hatu ni pun dia tak boleh juga. Jadi gitu. Ustaz saya ada cadangan ke? Alhamdulillah, ana sendirinya ana bawa pandangan Maulana Abdul Hadi lah dalam bab ni. Ana rasa kita ni sebab masyarakat kita ni kosong jiwa dia daripada Al-Quran. Daripada faham Quran. Quran tu sebutir 30 juzuk ni kita tak ada tepat boleh kata syarah sepenuhnya. Kena konsep Al-Quran tu sendiri. Oleh kerana tu, bila tak ada Quran dalam jiwa, dia masuk benda lain dalam jiwa dia. Dia masuk percaya benda. Ustaz Said, dia ada juga Quran, tapi Quran dia Quran tajwid. Itulah makna kefahaman Quran. Kefahaman tauhid dalam Quran, kefahaman syirik dalam Quran. Kalau Maulana Abdul Hadi dia bawa, dia kata ada kita kan panggil ada benda karut dah. Dia buat contoh yang ana rasa kalau kita sebut ke orang kampung boleh faham. Kalau rumah kita tinggal lama, tuang tinggal lama rumah ni, tak, dia akan ada karut dalam dia. Karut laba kita panggil. Orang Terengganu, orang Kelantan pun panggil karut laba lah, tak? Karut, benda karut ni, dia karut. Siapa kita nak buka pintu pun tak boleh. Begitulah apabila jiwa kita jauh dengan Quran, tak, jauh dengan kefahaman Quran. Quran tajwid tu ramai ada. Setiap kampung ada tok guru tajwid. Tapi tok guru tafsir ni tak ada. Jarang sangat. Tambah pula, hak mari ngajar tafsir, ngajar ikut aliran masing-masing. Hak ni pun satu penyakit juga. Tak? Orang politik dia syarah kot politik dia. Tak? Orang ni dia tak syarah hak poin butir dalam Quran, iaitu tauhid tu sendiri. Maknanya benda hak paling utama. Jadi ana rasa itulah kalau nak sebut contoh-contoh bab Ustaz Allah sebut tadi batu, ana temu ada di mana-mana pun ada. Ana rasa benda dia letak kuda laut hak kering tu depan pintu rumah aja temu tak. Ni ana pernah tengok. Hak ni dia banyak. Kata buat apa benda tu juang dia kata
selamat, dia akan jaga daripada jin yang mana. Allah, kita kata. Jin tengok golek suka, kita kata. Tak. Sebab dah lah apa ni, kuda laut tu dah lah kecil. Kering pulak, mapuh pulak. Kalau dia letak kuda betul depan rumah boleh tahan kira tak? Ni kuda kecil tu boleh jaga dia. Dan baru ni Ana mari di kampung ni lagi kedai photostat, nak photostat buku. Tengok di kedai dia photostat besar. Color lagi dia khatam nubuwah. Kita kata dah ambil mana ni khatam nubuwah ni? Orang beri dia kata. Selamat benda ni. Tak. Oh, benda ni dahsyat. Kita kata tak payahlah, benda ni bahaya. Tapi yang lagi pula tak buang juga. Sebab dia ada kepercayaan. Dia ada kepercayaan. Memang mazhab jamak ni kita nak berobat lagu mana, kita doalah dan kita teruskan dakwah tauhid, dakwah sunnah ni, moga-moga masyarakat kembali balik. Wallahualam, sekadar itulah. Baik, Cikgu Nik tu. Kalau ada pandangan lagi dari sudut saintifik ke fizik ke? Untuk apa dia panggil, untuk menyelesaikan masalah ni, Ana rasa cadangan daripada saya lah. Kita rumuskan dalam 3 bentuk, dalam 3 perkara ataupun 3 poin. Yang pertama ialah punca. Kita kena pasti punca tu dari mana benda tu datang. Sebagaimana yang Ustaz Zairuddin tulis dalam buku tu, benda tu datang daripada kesinambungan agama yang bersambung-sambung daripada zaman tak beragama kemudian masuk kepada Hinduism, Buddha dan sebagainya. Jadi pendakwah-pendakwah yang ada ataupun ustaz-ustaz yang ada perlu tahu punca itu, supaya macam yang Ustaz Abdullah Bukhari sebut tadi, bila kita nak bina rumah kena buang akar tu dulu. Jadi akar tu kita nak tahu akar tu kena tengok tu akar tu jenis merebak ke jenis tak merebak. Kalau jenis akar tak merebak, kalau kita naik rumah mungkin dia boleh mati dengan begitu saja. Tapi kalau akar tu jenis merebak, kita kena buang. Jadi pendakwah ni dia kena, bagi saya lah, dia kena selesai bab tu dulu, nak ceritakan dari mana benda ni berpunca. Jadi nak selesai itu kena tahulah. Jadi kalau kita tak tahu daripada mana pun satu masalah juga. Jadi saya ingat buku Ustaz Zairuddin semua untuk mendapatkan pandangan awal berkaitan dengan punca. Macam mana orang Melayu itu daripada satu tidak ada agama pergi ke bawah agama, kemudian sama Ustaz Zairuddin apa yang dibincangkan oleh Hamka dalam buku Falsafah Ketuhanan. Macam mana orang pada zaman dulu bermula daripada tak ada agama, dia cari tengok matahari turun naik, agama turun naik. Pun dalam Al-Quran pun ada cerita tentang umat Nabi Ibrahim, kata silap saya Ustaz Abdullah. Kemudian punca tu sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim. Pengalaman Nabi Ibrahim. Pengalaman saya sendiri dalam keluarga saya pun Dr. Abdul Basit sekali ada kenduri, ada kad lah, maksudnya kad undangan kenduri. Kemudian bila orang nak pergi rumah kenduri tu, dah siap semualah, maksudnya kita dah nak turun dah pergi kenduri, ada biawak melintas. Biawak melintas ni kalau dalam masyarakat Melayu ni kira sial. Kira sial sungguh lah. Sial majar lah kan. Jadi tiara macam burung orang Arab deh. Macam burung orang Arab lah. Jadi bila dia nak turun kenduri, dia kata ada biawak melintas. Ni kawasan perkampungan lah, bukan di taman lah. Taman tak ada lah biawak ni. Jadi bila dia nak turun ke kenduri tadi, dia kata mungkin apa dia panggil, mungkin kita nak beli rumah ni tuannya tak ada. Kata tuannya tak ada apa dah, kita ajak kenduri betul dah, tarikh dah masuk dan sebagainya, confirm lah tuan rumah tu ada. Jadi benda-benda macam ni seolah-olah masih lagi ada pada masyarakat kita ni, biawak melintas dan sebagainya. Ada lagi percaya benda-benda macam tu. Itu dari segi punca. Kita kena tahu dari mana benda tu datang dan macam mana kita nak menyelesaikan. Yang kedua ialah macam yang Dr. Abdul Basit sebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan ustaz-ustaz ni. Walaupun saya bukan ustaz. Macam yang Ustaz Abdullah Bukhari sebut lah, mudah sangat nak bagi title ustaz, masuk kena pada saya lah tu. Jadi untuk ustaz-ustaz lebay dan sebagainya, saya teringat almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz sebut dulu. Dia kata apabila dia balik daripada Mesir ke ataupun daripada India, Pakistan, saya ingat dia kata pada waktu dia balik tu mandi safar masih banyak berlaku di negeri Kelantan sendiri, dia kata. Dalam kuliah dia sebut, saya ingat mandi safar tu masih banyak. Saya tak sempat lah, Ustaz Abdullah Bukhari, saya tak sempat dengan mandi safar tu. Cuma saya dengar orang cerita sajalah. Dia punya ritual dan sebagainya. Jadi, kata almarhum Tok Guru Nik Aziz, dia kata, yang menjadi masalah kepada mandi safar ni ialah, yang jadi tekong dia tu ialah,
ustaz sendiri, bukan orang yang datang daripada latar belakang biasa-biasa. Itu ustaz yang jadi tekong dia tu. Saya pun tak tahu itu ada macam mana. Dia pun imam dia tu, khalifah dia tu dia panggil. Dia datang daripada golongan ustaz tu sendiri yang buat ritual dia. Jadi ustaz-ustaz ni, kata almarhum Tok Guru, apabila balik daripada tempat belajar, dia kena ajar apa yang dia belajar, bukan ikut apa yang dibuat oleh masyarakat pada waktu itu. Itu saya teringat apa yang disebutkan almarhum lah. Dia kena ikut apa yang dia belajar. Itu tujuan dia pergi belajar. Dia kata kalau kita pergi belajar jauh-jauh, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Mekah dan sebagainya, kalau kita balik ikut apa yang masyarakat buat, tak ada gunalah kita pergi belajar jauh-jauh. Baik kita ikut je apa yang ada di sini. Itu tujuan dia kata. Itu faktornya apa yang disebut oleh Dr. Abdul Basit tadi, faktor ustaz tu sendiri yang membuatkan benda tu menjadi semakin subur, dan orang ramai ataupun masyarakat awam akan berdalilkan dengan ustaz itu sendiri. Okay? Kemudian itu yang kedua lah, iaitu berkaitan dengan ustaz yang kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga ialah faktor pengajian. Macam Ustaz Abdul Bukhari sebutkan tadi, faktor pengajian. Kalau kita tengok semua rumah di negara kita ini ada Al-Quran. Macam Ustaz Abdullah Bukhari sebut, ada Al-Quran siap bertajwid. Tapi berapa ramai yang dalam masyarakat kita, kalau kita tutup mushaf terjemahan tu, berapa ramai yang boleh terjemahkan surah Al-Fatihah daripada awal sehingga akhir tanpa merujuk kepada buku yang dia baca 17 kali sehari tu, berapa ramai yang boleh terjemah surah Al-Fatihah? Bukan kata huraian, terjemah tu dulu. Terjemah. Bahkan sebelum itu kalau kita faham kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, kata guru saya, sudah cukup sebenarnya untuk kalau kita betul-betul faham kalimah tauhid la ilaha illallah itu menafikan segala bentuk syirik, dan Muhammadur Rasulullah itu menafikan segala bentuk bid'ah. Itu sudah cukup untuk memahamkan manusia ataupun orang awam pada waktu ini macam mana nak mengelakkan diri daripada la ilaha illallah itu ancaman dia ialah syirik, kemudian Muhammad Rasulullah itu ancaman dia ialah bid'ah. Tapi berapa ramai yang lebih suka belajar tentang ilmu tarannum berbanding dengan ilmu memahami surah Al-Fatihah sekalipun. Itu batal, ini sebut salah. Memang saya tak nafikan benda itu ada dia punya sandaran, tetapi macam saya sebutkan tadi, surah Al-Fatihah itu sendiri berapa ramai yang memahami kalimah yang kita baca untuk kita faham dalam kehidupan kita, berbanding dengan apa dia panggil, kalau kita belajar tauhid pun, kalau kita tengok orang yang belajar tauhid pun dia pergi kepada tidak salah, tapi dia pergi kepada sifat-sifat Allah sebagainya mustahil, tanpa memberikan penekanan kepada perkara-perkara yang membatalkan iman itu sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah, masih kepada semua panel. Cuma sebagai penutup, saya ingin bagi sedikit lagi pandangan. Ada satu isu lah di alam Melayu kita ni, kerana bila Islam mari, kita dah ada adat budaya warisan yang tersendiri dan sebahagiannya berbentuk petua, adat istiadat dan seumpamanya. Adalah tidak adil sebab ana latar belakang pengajian Melayu. Bila kita masuk dalam pengajian Melayu ni, kita terbuka. Sebab memang masuk pengajian Melayu tu nak faham orang Melayu berfikir pasal agama. Kenapa cara orang Melayu berfikir tentang agama dia tu. Jadi ada istiadat budaya kita masing-masing. Macam di Kelantan, Syekhuna Dr. Basit sebut tadi, ada menara, makyungnya menara, ada dikir barat. Di Terengganu ada ulit mayang, ada ancak, ada pelbagai lagi tradisi budaya. Kalau kita nak tengok dari sudut hukum, satu masa almarhum Tok Guru Aziz melalui kerajaan dia mengharamkanlah sebahagian besar daripada adat istiadat budaya tersebut. Cuma dari satu sudut memang ketika itu wujud qarinah-qarinah yang menyebabkan dia memang boleh difatwakan haram, sebab ada unsur pemujaan macam ulit mayang apa semualah, puja roh, puja dewa, puja maiteri dan seumpamanya. Namun sebahagian daripada adat istiadat ini, bila kita pergi lebih dalam, maksudnya kita bukan nak kata benda tu bagus, tapi untuk nak kata secara mutlak dia itu haram. Bila tengok dari sudut qawaid fiqhiyah sikit lah, tengok peralus tu, rupa-rupanya hak tak boleh sungguh-sungguhnya bahagian muja tu dan seumpamanya. Hak tu memang berkaitan akidah syirik dan seumpamanya. Adapun bila tak ada qarinah-qarinah itu, contoh di Kibarat lah. Bila tak ada dah qarinah-qarinah itu, maka kerajaan Kelantan sekarang membenarkanlah di Kibarat bila dia tukar dah muja
buka panggung puja tak ada, buka panggung tutup tak ada, dan dia punya lirik tukar lirik-lirik nasihat dan seumpamanya. Dan mulalah berubahlah berlakunya evolusi itu. Jadi di sinilah menariknya kita ni sebagai pendakwah nak tarik tepung dah, tapi tak sesuai lah Dr. Basit sebut benda ni. Nampak dia pula suruh orang dekir tu. Cuma anak-anak katanya ada benda yang memang kita kena sedikit-sedikit kita kata bukanlah bertoleransi, tapi ada ruang itu supaya tidaklah kita putuskan ya haram secara mutlak. Cuma zaman Tok Guru dulu barangkali suasana ke dia nak bagi satu sedar dulu, hak ni hak tak boleh. Jadi dia guna kuasa yang dia ada, tapi kemudian dia didik. Akhirnya lah ni dikir barat dengan nasyid pun tukar dah sebahagian. Itu satu benda yang kita kata ada ruang lah untuk kebudayaan masyarakat. Dah banyak lagi lah di dalam kebudayaan Melayu kita ni memang rumit benda-benda gitu. Jadi menarik untuk kita peralusi satu-satu. Bahkan Tok Muk bila saya live dengan Tok Muk bincang isu ni pun dengan Dr. Kamil, mereka mencadangkan ustaz-ustaz yang belajar di luar negara, bahkan yang betul-betul dapat pengajian agama di luar negara. Bila balik, at least dia faham wakil. Dia faham orang Melayu ni beragama. Orang kata tadi lah khurafat tu mari mana. Dia tak boleh mari duduk tu, ni bedok. Maksudnya terus boboh atas hitam putih selalu. Di situlah. Tapi lambat lah kalau gitu dah. Panjang cerita lah lagu tu pula dah. Buana senyap belakang ni. Risau pula Anan. Ada. Jadi untuk penutup kita ni, seminit sore lah. Syekhuna Dr. Basit, kalau boleh bagi inilah nasihat ke apa untuk penutup. Seminit sore. Nanti ada sebelum tutup tu, oleh kerana kita tahu ada masa ada sebuah buku lagi ni yang berkaitan. Comel. Israiliyat hadis maudhu' ni. Acu Ustaz Zahir bagi dulu 4-5 minit sinopsis. Gapo dia ni? Hak ni kembar dua ni. Hak ni kembar dua ni. Jadi gapo dia hal ni? Kalau perlu kita wacana, kita ambil tarikh lain pula dengan dakwah limited. Cerita sikitlah. Baik, sebenarnya dah Tok Guru tanya tu, buku ni khurafat, tahayul dan mistik dalam Melayu adalah kesindambungnya kepada buku ni. Asalnya buku ni persoalannya tadilah yang dua mula-mula tu. Kenapa orang kita mudah percaya dakwaan, riwayat, hikayat yang menjadi bidang kajian PhD Anas sekarang yang mengkaji hikayat Melayu berunsur Islam. Bagaimana cerita Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab anda perhati masa tu, sejai pula ni Dr. Basit. Ni ulas saya lepas ni. Lepas ni kita ambil 2 jam pula untuk ulas saya. Ulas saya. Okey. Nak katanya buku ni ringkasnya gini. Ana lihat ramai dah ustaz-ustaz kita, masyaikh kita duk ulah hadis palsu ni macam mana, hukum dia begitu begini, contoh-contoh, begitu juga Israiliyat ramai dah sebut ni. Tapi macam Cikgu Nik sebut tadi, ana perhatikan asatizah kita ni dia tak jelaskan daripada mana asal usul marinya yang namanya hadis palsu, yang namanya Israiliyat, yang namanya fitnah dalam sirah, siapa kau Ali jadi tukar Ali apa semua tu. Lagu mana, macam mana dia sampai ke alam Melayu, dia berakar umbi dan dia menyebar. Jadi anak cuba jawab dalam buku ini. Dan sebenarnya cerita Tukar Ali yang Kacik Fatimah ada ke dalam buku ini? Sikit sebanyak ada. Mana kita nak tahu sanak mari mana, pasal apa dia? Tak ada. Tukar Ali Kacik Fatimah, dia dua tu duduk bebal. Dia memang menarik lah benda bila kaji Ali dengan agama dengan budaya ni jadi menarik selalu Dr. Basit. Dia Syekhuna dia jadi lebih luas perbincangan itu. Waktu ana jadi galik dalam nak cari jawapan pada persoalan ni. Jadi tutup dah tu. Seminit sore kita nyanyi ke orang ramai ni. 700 lebih duk tunggu ni nak tidur anak sekolah esok. Penutup nasihat lah penutup seminit sore insya-Allah. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zahir. Jadi kalau kita bicara tentang budaya masyarakat, maka kita kata ada yang budaya-budaya itu memang berbentuk budaya yang tidak ada kaitan dengan akidah, tidak jadi masalah. Sekiranya budaya itu dianggap sebagai budaya molek, budaya yang baik. Macam kita ni bila mari budaya orang makan buah limau. Boleh tak boleh kita makan buah limau? Jadi kita kata makan buah limau tidak jadi masalah. Cuma kalau kita ada pemujaan kepada buah limau tu, itu baru jadi masalah. Supaya kita ni budaya kita. Kalau raya kat mesti ada buah makan ketumpat.
topak ni pula dia kena ada bentuk dia 3 bucu, ada hak topak dakar, ada hak macam-macam jenis topak. Jadi kalau kita nak kaji hak budaya ni, pasal apa topak 3 bucu? Kalau buat 4 bucu dia jadi nasi kapit lalu. Jadi tak. Dia ada lalu dia punya istilah lain. Maka kita mengatakan ya tidak teori konspirasi lah. Jadi kita kata dalam masalah budaya silakan, dalam kita berbudaya tidak jadi masalah, pakai kain pelekak ke nak pakai baju komber ke tak apa. Jadi bila dia budaya yang berkait dengan agama, yang itu yang kita kena perjelaskan. Yang kena perjelaskan kepada masyarakat. Jadi insya-Allah kata orang buku ni sebagai perintis buka lorong kepada kajian-kajian yang sedia ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi kita kata barakallahu fikum, teruskan pengkajian dan bagi kita orang tua ni menyebarkanlah maklumat ni. Betul lah nak kata kita live malam ni. Mudah-mudahan ramai orang akan cuba nak buka minda, mencari maklumat dan tidak lupa jugalah peranan yang telah dibawa oleh Ustaz Abdullah Bukhari sendiri dalam perang gerila dengan syaitan dia ni pun. Ayat-ayat dulu dia buat ayat syaitan. Nak tahu ayat syaitan ni salah satu daripada buku yang tidak dihanyut oleh air banjir masa banjir rumah kita dulu. Itu rumah. Sehingga Ustaz lah terkejut. Dia kata pasal apa buku ni selamat? Anak kata duduk atas kereta, anak lari atas bukit. Hak lain tak ada hak lari. Hak tu sah ya selamat dalam buku-buku kita ni. Kita kata Masya Allah. Baiklah. Setakat tu ya. Kita kata buat bicara kita malam ni. Wallahualam. Dan sebenarnya penulis-penulis berpunca daripada banyaknya baca nota-nota tafsir Ustazlah. Ni orang tak perasan sebenarnya. Alhamdulillah. Semua tu ada perasan. Memang majoriti ambil daripada hadiah Ustazlah pun. Yukmilu ba'du ba'da. Kena claim royalty tu. Semen dia kena claim royalty tu. Ngaku mana ni. Okey, alhamdulillah. Ana pesan gini lah untuk baiki kita isu akidah kita dah bincang malam ni sebenarnya pesan kena ada sabar. Cuma sabar ni sabar dua hal lah. Sabar kepada pendakwah macam kita. Kita kena santuni orang awam. Dia mau tak tahu. Dan sudah pasti bila macam Nabi pun. Bila Nabi bawa benda baru yang menyanggah kebiasaan mereka. Orang akan melenting. Dan pada masa tu penceramah kata dia tak ada putus asa. Dia kena sabar. Dan dia kena ingat. Orang awam dia nak tarik itu. Mungkin dia masa dia jahil-jahil dulu. Pendakwah ni dulu jahil. Macam kita dulu pun masa kecil, caya orang nak karut lagu ni. Berhi benar. Bila kita mengaji, kita pun tahu rupanya kita salah. Jadi kita sabar dan kita kena terima kekurangan orang awam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang awam. Hak dengar-dengar ni. Sebab hak dengar mana ni, kemungkinan ada hak setuju dan ada juga tak setuju. Nak cari poin-poin hak mungkin boleh tarik, boleh serai kita kemudian hari dengan berbagai gelaran Wahabi dan sebagainya. Tapi pesan lah kepada orang awam, walaupun kita dengar mana ni benda kita mungkin tidak bersetuju, tak setuju, sabar sikit. Kaji dan yakinlah. InsyaAllah benar-benar kita bawa ni, tengok pun otoriti ilmu hak boleh dipercayai. Sabar sekejap, insyaAllah sabar tu akan jadi ubat mujarab yang boleh selamatkan kita daripada syirik-syirik benda khurafat karut maruk kita dah pergi lama dah. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terus Ustaz Said sendiri. Anaknya nak sebut lagu mana masyarakat kita ni khususnya orang yang dah minat agama. Pandangan nasihat anak ni khusus untuk yang dah minat agama. Alhamdulillah kita jumpa mokcik-mokcik yang minat ke agama dan dia suka dengan zikir-zikir. Jadi cuma sedihnya kadang-kadang zikir-zikir yang diamalkan tu tak ada sumber. Oleh kerana tu kita kena sebar luaskan apa yang dah diusahakan oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita, perisai Muslim itu. Tak? Hak ni kita kena sebut sungguh-sungguh ke masyarakat, nak pelindung, nak zikir, inilah sumber kita. Buku kecil saja tetapi malangnya dalam masyarakat kita masih lagi kurang pendedahan kepada ni. Dia lebih suka dengan zikir lain. Kita tengok musim Covid, ada orang duk sebar zikir daripada Syiah. Li khamsatun utfi biha harul waba wal hatimah. Zikir tu pun dia boleh sebar. Untuk mengelak daripada Al-Mustafa wal Murtada wa banaihuma wal Fatimah. Dia ada disebarkan. Dan macam-macam lagi apa lah. Ustaz Said tu? Kita dulu dalam beramah juga. Jadi tu hafal tu.
Jadi ni antara bila kita kata kita kena buang benda-benda khurafat yang dia pegang, dia nak juga pelindung dia. Maka inilah pelindung-pelindung yang warid yang Nabi kita sendiri ajar. Hak ni kita kena sebar luah dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, Cikgu Nik. Baik, untuk pusingan terakhir ni saya sebagai orang awam lah, sebagaimana yang disebutkan oleh asatizah kita tadi, saya sebagai orang awam yang menunjukkan minat, bukanlah kita belajar agama secara rasmi, tetapi kita menunjukkan minat pada agama untuk belajar. Dengan kemudahan yang ada, kita berharap, betul-betul berharap telefon kita upgrade, rumah kita renovate, semua benda kita tukar baru. Tapi kalau ilmu agama kita hanya bergantung kepada ilmu yang kita belajar di sekolah dulu, saya rasa macam rugilah kita dengan kemudahan yang ada dengan internet dan sebagainya. Kalau kita hanya bergantung kepada ilmu yang kita ada dulu, memang kita tak memadai. Jadi dengan kemudahan apa yang ada, insya-Allah kita cek balik. Sebab kita tengok dengan adanya Facebook sekarang ni, Ustaz Abdullah Bukhari, ramai yang share zikir, share doa dan sebagainya, tapi masyarakat kita masih lagi berminat dengan ayat-ayat Al-Quran. Tuan Guru Dr. Abdul Basit, ayat-ayat Al-Quran contohnya ayat penyembuh sakit lutut dan sebagainya. Masyarakat kita masih minat benda-benda yang berbentuk jampi serapah macam tu. Dia tak berminat dengan kaedah-kaedah nak tadabbur. Sebagaimana yang Ustaz Syed Muhammad Azwan sebutkan tadi, kaedah yang dibawa oleh Maulana Abdul Hadi sebagainya untuk memahami Al-Quran tu sangat-sangat baik. Jadi untuk mengatasi masalah masyarakat kita ni, dia suka benda-benda jampi macam tu. Benda-benda jampi yang berbentuk sekali baca terus jadi. Ada tu yang keluar doa sakit lutut sebagainya, doa sakit kepala baca ayat tu hilang, doa nak lari daripada Roblox, PKP dan sebagainya, waja'alna min baini aidihim sadda, baca ayat tu semasa. Jadi benda-benda macam tu dia lebih menarik minat. Jadi nasihat saya pada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian, kita upgrade lah ilmu agama kita yang kita ada dengan menggunakan kemudahan yang ada ini. InsyaAllah kita akan lebih pada zaman-zaman yang banyak fitnah dan sebagainya, ujian dan cubaan, masuk diri saya sendiri, ilmu agama inilah yang paling menyelamatkan kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Asatizah. Hafizakumullah. Kita jumpa lagi. Terima kasih. InsyaAllah, Alhamdulillah, masih belaka terutamanya pada Syekhuna Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman sebagai pencetus kepada wacana ini, dan juga kepada jemputan khas kita Ustaz Abdullah Bukhari, dan juga kepada Ustaz Syed Azwan, dan juga kepada Cikgu Nis Akif atas komitmen pada malam ini. Sejam setengah lebih kita bersama, dan juga tak lupa kepada Dakwah Unlimited yang menjadi kita kata pemancar ataupun orang belakang tabir pada hari ini. Dan antara matlamat kita pada hari ini adalah untuk membantu juga media kita ni melalui mereka lah yang jual buku. Saya tak jual buku saya sendiri, tuan-tuan. Jadi kita bagi mereka supaya jual buku ni dengan pendapatan ataupun komisen yang mereka dapat tu untuk kelangsungan mereka punya media ni lah. Itu cara saya boleh bantu mereka. Kami sebagai penulis boleh bantu. Nak bagi duit seketul 1,000, 2,000, 3,000 memang kurang mampu lah. Jadi cara dia, buku-buku yang saya tulis ni kita bagi komisen melalui penerbit supaya mereka boleh tolong jual. Tuan-tuan yang mendengar 700 lebih ni, kalau order order semua buku daripada mereka ini, jadi komisen ataupun untung mereka itu mereka akan guna untuk terus bersiaran macam ni lah. Setiap pagi menolong Dr. Basit. Contohnya untuk tafsir sampai 1,500 orang di sana, dah seumpamanya, subhanallah, satu juhud yang begitu tinggi. Ni pun lewat dah ni, dia buat nota tafsir bagi esok tu. Jadi kita berakhir di sini. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada makluman apa semua, bolehlah komen-komen. InsyaAllah ada masa saya akan komen di sana dah seumpamanya. Jazakumullah khairan katsira kepada semua asatizah dan juga para pendengar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.